na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepadamu rezeki yang baik, dan juga kami memohon kepadamu amalan yang Engkau terima, ya Allah. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam Islam, dan juga Allahumma dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, agar kami mohon perlindungan daripada-Mu, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas-puas, dan daripada doa yang tidak Engkau mustajabkan. Baik, alhamdulillah yang dimuliakan saudara Imran selaku moderator usrah kita, yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri, dan juga Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, yang merupakan founder kepada Yayasan SKB dan juga syarikat SKB Senang Berhad. Seluruh pemimpin-pemimpin saf-saf kepimpinan SKB yang dikasihi seluruh ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, terutama yang mengasaskannya, Kak Tini, Mama, dan juga Datin, Umi Kalsum dan Datuk Said. Ketika kami berada di Mekah belasan tahun dahulu dalam haji akhir balik, menubuhkan usrah Miftahul Jannah sudah belasan tahun sampai sekarang ini. Dulu secara fizikal, sejak COVID kita buat secara online, dan alhamdulillah sekarang ini boleh manfaatkan waktu ini untuk semua sahabat-sahabat yang jauh, termasuk di Sabah, Sarawak, insya-Allah. Yang dikasihi para warga kerja SKB, para usahawan-usahawan Nexusnya, dan seluruh sahabat-sahabat muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli-ahli pengajian Yayasan SKB, dan juga ahli-ahli pengajian usrah Miftahul Jannah. Miftah artinya kunci, Al-Jannah artinya syurga. Sesuai dengan majlis ilmu yang dipanggil kunci syurga, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man salaka tariqan fi ilmin sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi kuliah-kuliah ilmu, majlis ilmu, dipermudahkan jalan untuk masuk syurga. Jadi sebab itu di Yayasan SKB ini, teras dia adalah tarbiyah, dakwah, dan juga kebajikan ummah. Sebab itu kita ucap tahniah kepada pihak yayasan, khususnya Mama, khususnya Puan Hajah Kartika dan Doktor serta ahli keluarganya. Saya baru balik semalam daripada bawa satu grup pengajian saya ke selatan Thailand,
sebanyak 5 bas. 5 bas. Bulan lepas 4 bas. Bulan sebelum tu 1 bas. Sudah dalam 2 bulan 10 bas. Yang kita bawa semalam 5 bas. Pergi ke pondok-pondok di selatan Thailand. Termasuk satu pondok iaitu ketua para ulama di Thailand. Namanya Tuan Guru Muhammad Aminu. Tuan Guru Muhammad Aminu iaitu guru yang paling tua di selatan Thailand dan dia sebagai ketua para ulama Thailand. Mengaji di Mekah, mengaji Madinah, mengaji di rata-rata tempat, sudah buka pondok 40 tahun. 40 tahun. Tapi bila kita pergi tu walaupun 40 tahun, pondoknya terlalu dhaif. Terlalu dhaif sangat. Aircon tak ada, apa tak ada, kipas tak ada. Kemudiannya mikrofon pun biasa-biasa saja. Namun barokah, sangat barokah. Dia bagi taujihat hanya 15 minit tapi terkesan sampai hati sampai sekarang kerana amalannya. Saya duduk depan dia, kita tengok dia minum air pun rasa cinta akhirat. Tengok dia minum air depan saya, tengok ulama-ulama besar minum air. Sebab tu Nabi suruh pada zaman Nabi dah wafat, hidupkan hati dengan mendampingi para alim-alim ulama. Nabi tak tinggalkan kita harta benda. Nabi tak tinggalkan emas permata. Nabi tak tinggalkan kenderaan-kenderaan mewah. Yang Nabi tinggal sebagai pewaris kepada kita alim-alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi. Tapi nak kena tengok ulama macam mana yang dipanggil ulama. Hari ini kita mudah tertipu. Tengok saja janggut panjang, pakai serban, pakai jubah, tasbih kat tangan, berjalan tunduk, terus ulama. Belum tentu. Tengok ada PhD dalam bidang Islam, dia ni orang alim ulama. Belum tentu. Kerana ulama ini dalam Quran disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya yang sebenarnya ulama ni, mereka ini sangat takut kepada Allah. Mereka akan berkata benar dan mereka perkara yang tak benar mereka pasti akan sebut. Tapi kalau ulama-ulama nampak alim, ada PhD Islam, pakai jubah, pakai macam sunnah Nabi, tetapi kebatilan tak pernah disebut, itu bukan ulama. Itu dipanggil syaitan bisu yang mula-mula sekali akan dilempar dalam neraka di kalangan ahli-ahli agama yang bersekongkol dengan segala kemaksiatan yang ada. Hari ini jangan mudah tertipu. Ajaran-ajaran batil yang dalam majlis agama Islam Selangor yang difatwakan sesat, semua cakap agama. Semua berzikir 10,000 kali sehari. Berselawat 50,000 kali. Khatam Quran setiap 7 hari. Kita pun tengok macam tu, kita rasa ulama lah ni. Belum tentu. Tengok apa yang dia ajar, apa yang diisikan, banyaknya fahaman sesat hari ni. Fahaman mujassimah, menjisimkan Allah. Menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan muhkamat secara direct tanpa merujuk pada arif ulama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ni disebut dalam Quran duduk atas arasy. Itu bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Batil akidah itu. Sebab menolak satu ayat Quran yang dipanggil walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala ini tak sama dengan makhluk-makhluk lain. Dia tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu kalau kita kata Allah ada tempat, duduknya di arasy, itu batil. Dia tak tafsir macam tu. Kena rujuk penafsiran ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebab itu Allah ni dia tak ada tempat. Zat dia saja lambang ketinggian. Tapi hari ni ada saja yang menghukum Allah ni ada tempat disebut dalam Quran. Ini dia tak rujuk kepada tafsir-tafsir ulama. Akhir sekali, bila kita tanya Allah ni duduk dalam alam atau luar alam. Dia kata Allah tak duduk dalam alam. Allah duduk luar alam.
Kalau macam tu artinya Allah ni ada tempat sama dengan manusia. Maka ni juga batil. Nampak macam kecil tapi akidah ni diperakui batil dan sungsang. Macam pada bulan lepas ada satu ustaz dalam TikTok. Ustaz dalam TikTok namanya Ustaz Muhib. Kita sebutlah duduk kat Terengganu. Hafal Quran, hafal hadis, tapi difatwakan di Malaysia sesat lagi menyesatkan. Kerana Imam Ghazali kafir, Imam Syafi'i kafir. Ikut mazhab-mazhab ini semua tak betul. Semua imam-imam mazhab ini batil. Jadi kita kena ikut Nabi dan Al-Quran saja tanpa mengambil ulama-ulama. Habis sebelum nak sampai Nabi wafat 1400 tahun, macam mana nak mengaji dengan Nabi? Nabi tak ada. Mesti melalui tafsir Quran hadis, melalui ulama. Kalau dah awak tolak semua ulama yang dipersetujui oleh semua ulama-ulama dunia ini, berarti awak batil. Jadi akhir sekali, Majlis Fatwa keluar, ajarannya terbatil. Dengar cakap agama memang hebat lah. Ini dipanggil Mujassimah. Maka sebab itu, itu Baba Muhammad. Dan pada hari Ahad, saya ke madrasah yang Yayasan SKB buat. Saya Yayasan SKB. Saya rasa bangga setiap kali bawa jamaah pengajian saya ke sana. Ustaz Abdullah, Syekh Abdullah Lutfi, mudir kat situ, tidak pernah lekang nama Puan Hajah Kartika. Tidak akan pernah lekang nama arwah Abah. Tidak pernah lekang nama Mama. Tidak pernah lekang. Setiap kali saya bawa jamaah, dia sebut Yayasan SKB. Ratusan orang yang datang, 5 bas itu, yang saya dah bawa semua dah 10 bas. Untuk melihat bagaimana madrasah itu terbina dengan air mata dan juga tangisan. Yang keduanya, saya nak ajak bagaimana dipanggil the power of infak. The power of infak. Ustaz Abdullah sebut sejarah pembinaan madrasah itu asalnya daripada arwah Abah, ayahanda kepada Puan Hajah Kartika. Datang permulaan asas yang mencadangkan bina pondok itu adalah arwah Abah dan juga Mama. Dan Ustaz Abdullah tak nak angkat pada arwah Abah dan juga Mama, dan juga lebih pada adik-beradik dengan Puan Hajah Kartika. Sampai Ustaz Abdullah tersebut dalam majlis ramai-ramai itu, hampir sebahagian besar, 90% daripada pembinaan sekolah sekarang ini menjadi madrasah tahfiz Quran terbesar di selatan Thailand. Ada sumbangan daripada Yayasan SKB dan Puan Hajah Kartika serta ahli keluarganya. Dan diasaskan oleh arwah Abah dan Mama. Saya duduk di situ segenap penjuru, dinding, tengok kubah masjid, tengok asrama pelajar, tengok rata-rata yang dalam tu. Bagaikan bayangan wajah Abah, Mama, Puan Hajah Kartika, doktor ada kat situ. Saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, tak mampu kita nak buat macam tu. Sebab tu saya ucap tahniah. Saya sebut ni bukan sebab nak puja-puji pada apa yang yayasan buat. Tetapi cuba bayang, sampai Ustaz Abdul Lutfi sebut macam tu menitik air mata. Sebab dia kata, cuba bayang bagaimana seorang yang memulakan pembangunan ini bermula dengan seorang pelajar bagi duit cash. Kemudian tiap-tiap bulan dengan ahli keluarga, arwah Abah dan Mama, dan disambung oleh Puan Hajah Kartika. Akhirnya daripada seorang, sekarang ini menjadi hampir 1000 orang pelajar. 1000 orang pelajar. Cuba bayang pahala yang arwah dapat, yang masih hidup dapat. Kita tidak hafal Quran. Tetapi setiap hari, hampir 1000 orang menghafal Quran. Mengisi dada manusia dengan Quran. Cuba bayang pahalanya macam mana. Inilah dia panggil infak jariah. Daripada banyak-banyak sedekah, sedekah jariah lah yang memberi pahala berterusan. Yang kakak-kakak, abang-abang duk sokong Yayasan SKB dengan pelbagai sumbangan ini, terutamanya pembangunan madrasah Masjid At-Taqwa dan juga madrasah dia panggil Ma'had Darul Aman Yala Thailand, walaupun bagi RM10,
Walaupun bagi RM20. Kita sembahyang, mati, habis pahala sembahyang. Tak ada lagi. Kita puasa sunat, rajin. Bila mati, habis. Kita santuni anak yatim. Mati, habis. Kita juga bangun baca Quran malam-malam, qiyamul lail. Mati, tak boleh buat lagi. Tapi kata Nabi dalam hadis sahih, ada suatu pahala yang kita beri walaupun 50 sen, selagi pusat itu terbina dan orang guna untuk manfaat agama, walaupun mati sudah 1000 tahun, pahala berjalan bagaikan kita masih hidup. Bila pahala ni berguna? Bila ditimbang amal kita. Mungkin kita mati dalam keadaan berdosa. Mungkin mati dalam keadaan banyak maksiat. Mungkin mati dalam kurang amal. Banyak dosanya. Namun pahala jariah ini membina madrasah, membina pondok, membina pelbagai lagi. Akhirnya, selama orang guna untuk mengaji agama, budak-budak menghafal Quran, akhir sekali, kita melihat bagaimana pahalanya berjalan. Bila di yaumul hisab, hari perhitungan, akan ditimbang dosa kita yang banyak, akan ditimbang amal kita yang sikit. Tiba-tiba sedekah jariah ini tiap-tiap hari berjalan pahala. Walau kita sudah mati, macam masih hidup, dia naik top up atas neraca amal menjadi berat. Inilah amal jariah. Sebab tu saya ucap tahniah kepada mama, ucap tahniah pada arwah abah walaupun dia dah tak ada, ucap tahniah pada doktor dan juga Puan Hajah Kartika yang mengembeling segenap usaha bisnesnya, tapi akhirnya kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Cuba bayang, tak payah banyaklah seorang pelajar hafiz Quran. Kerana bangunan kita buat, asrama kita bagi, makan kita bagi, Masya Allah, tak boleh nak bayang pahalanya. Nanti mereka keluar madrasah itu buka pondok sendiri. Mengajar Quran, mengisi manusia. Siapa yang tu? Kita dapat pahala. Jadi sebab itu, kakak-kakak, abang-abang sekalian, sekarang ini, Masjid At-Taqwa yang yayasan kita bagi sumbangan itu, sudah hampir siap kerana bulan, walaupun siap pun perlulah 100-200 ribu lagi. Kemudian tapi yang paling urgent, yang sangat dikendaki oleh Ustaz Abdullah Lutfi ni, dia bawa saya pergi tengok tempat makan, tempat masak pelajar hampir 1000 orang, sangat dhaif. Sangat dhaif kan. Dia kata dia tak sempat, tak cukup duit lagi untuk buat itu. Selalu orang dok fikir buat masjid pahala banyak. Orang terlupa hadis Nabi. Jalan ke syurga pantas apabila suka bagi salam, suka bagi makan, suka bangun qiyam. 3 amalan sunat tapi bawa jalan ke syurga pantas, kata Nabi. Jumpa orang, doakan mereka kesejahteraan dengan bagi salam. Yang kedua, bagi orang makan. Ini selalu orang lupa, orang ingat buat masjid saja pahala besar. Bagi tempat makan tak besar pahala. Hadis Nabi sahih. Tapi insya-Allah mudah-mudahan yayasan akan terus berkomited untuk membantu sampai siap. Sampai siap. Dan saya kagum dengan madrasah yang Puan Kartika, Yayasan SKB, Dr. Mama, Arwah Abah mengasaskannya, dan bukan mengasas, 90% datang daripada sumbangan mereka ini, termasuk Yayasan SKB. Saya rasa kagum. Saya dah pergi banyak madrasah. Di Malaysia ni, saya salah seorang ahli jawatan kuasa tertinggi Majlis Permuafakatan Pondok se-Malaysia. Tiap-tiap bulan duk meeting, mesyuarat dengan guru-guru pondok. Ada 350 pondok bawah jagaan kita. Sudah 10 tahun saya diamanahkan jaga perkara itu. Meeting untuk guru pondok, majoriti susah-susah. Saya dah kira rata-rata. Jumaat ni, saya akan ke Manjung. Kerana kawan saya, ketua ulama di Perak tu, dia sedang minta bantuan. Saya selalu guna kelas-kelas pengajian saya lah. Nak siapkan masjid, budak-budak nak semayang tak ada, di Manjung. Tuan Guru Ustaz Ibrahim.
Kemudian saya pergi sebab tujuan nak apa yang boleh kita bukan ada duit, tapi jemaah ngaji kita ada. Kemudiannya, tapi dia tak sama dengan madrasah yang mama arwah abah Puan Hajah Kartika daripada awal membinanya, dan termasuk kita semua Yayasan SKB Miftahul Jannah. Sekolah Ustaz Abdullah ini terlalu advance. Saya tak pernah jumpa sekolah macam tu. Tak pernah jumpa sekolah tahfiz macam tu. Majoriti 1,000 pelajar itu boleh speaking English. Padahal tak ada guru bahasa Inggeris. Mengaji dengan TikTok. Teknologi IT mereka terlalu advance, jauh daripada pondok lain. Budak-budak buat dia punya video buat apa tu? Terlalu luar biasa. Macam sekolah taraf internasional. Dan semua orang boleh cakap Arab. Dan setiap hari duduk dengan Al-Quran. Yang baru hafal Quran, tak habis lagi, wajib qiyamul lail 3 juzuk 1 pagi. Pukul 4 dah bangun, sampai 5:30, 1 jam setengah mesti sembahyang guna 3 juzuk Quran. Yang sudah ada syahadah, yang dah habis Quran, kena betulkan bacaan selama 24 jam, tak boleh salah walau satu tempat. Ingat senang ke? 6,000 ayat lebih, tak boleh salah baris, tak boleh salah makhraj huruf, tak boleh salah sebutan, tak boleh salah tajwid. 24 jam non-stop kecuali semayang dan makan sekejap. Bila yang sudah ada syahadah, maka wajib kat sekolah Mahat Darul Aman yang Puan Hajah Kartika, Dr. Mama Arwah Abah, yayasan kita buat ini, yang garanti pahala kita tak bangun qiyam, kita bangun kencing. Kencing 6 kali sehari kan, pakai kencing. Kita tak baca Quran, tapi kita dapat pahala jariah tempat sediakan tempat orang baca itu. Coba bayar 1,000 orang sehari. Budak yang dah syahadah wajib qiyamul lail 10 juzuk Quran 1 pagi. Ni Ustaz Abdullah dak taklimat saya, dia tunjuk budak ni. Yang ni. Sebahagiannya ada anak angkat mama. Sebahagiannya anak angkat mama. Yang mama taja budak ni sampai hafiz Quran. Masih mengajar kat situ pun ada. Cuba bayang, 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Kita 3 hari khatam WhatsApp, Facebook, WhatsApp, apa lagi? WhatsApp status. Kalau tak update, tak upload Facebook, tak tengok, mau mati. Itu masalah hati kita. Jadi sekali lagi, saya ucap tahniah, syabas kepada mama, pada arwah abah, dan juga kepada Puan Hajah Kartika, doktor, yang memimpin kita semua dan menjadi suatu kebanggaan dan bagi peluang pada kami yang kecil-kecil ini untuk pergi melihat suatu nilai bahawa Islam ni boleh jadi hebat dengan infak. Dan sekolah Mahat Darul Aman itu terbangun kerana infak. Sampai Ustaz Abdullah cerita A sampai Z. Bagaimana air mata menitik sepanjang jalan. Kena halau kat orang. Kena kutuk. Kena caci. Kena maki. Duit tak ada. Kerja kat Kelantan. Patah balik. Tapi semangat yang mama dan arwah abah bagi, disambung oleh semangat Puan Hajah Kartika dan doktor, dengan izin Allah terbina suatu sekolah dan madrasah Al-Quran yang saya anggap tercanggih di selatan Thailand, dan juga bukan seorang, 1,000 orang. Masya Allah kan. Jadi kita di Yayasan SKB, ahli-ahli pengajian Usrah Miftahul Jannah, kita tumpang usaha-usaha Puan Hajah Kartika, mama arwah abah doktor. Kita tumpang, walau sumbangan kita RM10 je, RM20. Puan Hajah Kartika siap potong, doktor siap potong. Apa-apa keuntungan membeli produk SKB, pergi kepada madrasah itu. Masya Allah. Bukan satu madrasah, masjid tempat lain, pondok tempat lain, fakir miskin tempat lain. Masya Allah. Satu perniagaan yang sangat berkat. Dan kita doakan Puan Hajah Kartika dan doktor serta mama dikurniakan kesihatan, kesejahteraan,
dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan terus akan menyumbang menjadi ikon kepada para penginfak. Mereka tak pernah nak nama pun, kan? Tak ada petulis kat situ ini tajaan, tak ada. Tapi kerana mereka ikhlas, kita doakan keberkatan kepada perniagaan SKB dan seluruh Nexus dan juga orang-orang yang menyokong, kerana setiap beliannya akan sampai ke infak jariah. Dan kita doakan agar arwah Abah berada di alam barzah sentiasa mengalir pahalanya menjadi asbab keampunan Allah Subhanahu wa taala di atas amal jariah yang telah mereka lakukan semasa hidup. Jadi saya cadang, saya dan semua ambil iktibar bahawa kita mungkin tak ada duit macam Puan Hajah Kartika. Mungkin kita tak ada duit macam doktor, kan? Tapi kita boleh menyumbang. Kata Nabi, allazina, kata Quran, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa, mereka ni menginfakkan apa yang ada masa mereka senang, mereka masa susah. Jangan infak nak tunggu kaya. Tapi kata ulama, infaklah sampai kaya. Kerana kalau orang nak kaya, dengan infak pasti kaya. Orang yang kedekut tak infak, dia takkan kaya. Kalau Tuhan bagi duit banyak, hidupnya serba tak kena. Berbanding dengan orang yang infak. Jadi sekali lagi, saya rasa kagum dan bukan saya pergi nak cakap, saya nak tunjuk ke jamaah pengajian saya, madrasah ini naik dengan air mata dan madrasah ini terbina atas infak. Dan kita sebut nama-nama penginfaknya menjadi ikon kepada kita semua. Dan jangan tunggu kita jadi kaya macam Puan Hajah Kartika, macam doktor. Tapi berinfaklah walaupun mungkin sedikit, menggunakan platform yang betul, iaitu NGO yang betul berdaftar, Yayasan SKB. Saya sebut macam ni ketika saya di Mekah pada minggu lepas. Ada satu NGO yang sedang disoal siasat oleh SPRM. Mengutip dana Palestin sudah berpuluh tahun. Rupa-rupanya duit dana itu tak sampai ke Palestin. Total collection mereka sudah ratusan juta. Tapi bila tak pernah diaudit, tak pernah dibuat apa-apa, rupanya sebab kabel-kabel orang besar-besar, akhirnya disiasat SPRM, duit didapati tak sampai ke Palestin, songlap tengah jalan. Dia berbeza kalau tuan-tuan tengok Yayasan SKB, everything, ada report bertulis, ada laporan, ada audit, ada semua benda. Sebab mereka telus. Sebab tu jangan percaya semua pengutip-pengutip derma ni betul. Jangan percaya musim-musim scammer macam ni. Musim scammer macam ni. Ada setengah menggunakan Yayasan SKB, mereka akan pergi sendiri. Bukan guna orang tengah. Sebab saya pernah sekali, dia tahu kita dah buat kuliah-kuliah harian, ada 1,000 orang followers. Jadi ada satu asrama anak yatim, 200 orang di utara tanah air. Minta derma. Masa tu kita dah nak bagi duit tabung pengajian kita, taklah banyak. Kita setuju nak bagi 50,000. 50,000. Kemudian saya pun dah mula nak sign cek tabung pengajian itu. Sebab rasa susah, dia duk merayu hari-hari, makan tak cukup. Tapi Tuhan bagi petunjuk, tergerak hati nak cek tu. Saya telefon pengarah kebajikan masyarakat di Kedah. Kebetulan kawan saya masa kat universiti, dia sekarang jadi pengarah JKM. Kemudian saya telefon Exco Agama. Kebetulan ustaz tu kawan saya juga. Dia jadi Exco Agama Kedah. Telefon 2 sumber dan telefon 1 guru agama. Kawan rapat saya Ustaz Abdul Halim Nasir Al-Hafiz. Bila telefon dia kata, Ustaz, tolong jangan derma. Saya kata, kenapa Ustaz? Ni, hantar boleh telefon pada JKM, hantar telefon kepada Exco Kedah. Saya pun telefon. Mereka kata, Ustaz jangan derma. Kerana seorang pun, budak-budak kat sekolah itu tak ada yang yatim walau seorang.
Semua ada mak bapak tapi berlakon. Duduk kat situ main gendang, panggil orang Kuala Lumpur datang, panggil orang Johor datang berbas, bawa duit berlori-lori, menyanyi lagu sedih, kami hilang mak, hilang bapak, nak cari mana ayah lagi, menangis semua. Rupa-rupa malam semua. Ustaz datang malam. Ana tahu kata kawan saya tu, dia guru agama yang paling ramai followers di Kedah sana. Dia kata Ustaz datang malam. Seekor budak pun tak ada. Semua balik tidur rumah mak. Semua balik tidur rumah mak. Rupanya ahli kumpulan mereka itu berlakon cari duit dengan cara skema macam tu. Ini pondok mereka, madrasah mereka yang sudah ketujuh kali. Lepas pindah, dan menggunakan kabel-kabel orang besar. Jadi sampai sekarang bertukar nama setiap tahun. Jadi hati-hati ya. Yayasan SKB dia tidak macam tu. Yayasan SKB, apa yang dibuat dibagi terus. Pada minggu lepas teratak barokah. Sebelum lancar derma, tim yayasan akan pergi cek dulu. Masjid yang minta derma, tim yayasan pergi dulu. Imran, Kak Nesh dan pelbagai lagi. Cek betul tak betul. Apa yang perlu. Kemudian baru lancar derma, dan lancar derma keluarkan rekod bertulis untuk audit. Jadi sebab tu hati-hati. Tak semua NGO betul agak-agak. Tak semua orang kolek derma ni betul. Maka pada zaman sekarang, kena cek skema-skema macam tu. Sebab tu kita semua sokonglah Yayasan SKB. Kerana saya suka, ini pun ada grup Istana Selangor. Semalam telefon, Ustaz sampai hati tinggalkan kita ya. Sebab dia tengok gambar, Ustaz Abdullah sambut macam sambut menteri datang. 1,000 orang berbaris tepi jalan. Kemudian bila nak balik berpayung semua 1,000 orang tepi jalan, lambai bas. Mereka geng-geng Istana Selangor ni saya dah mengajar dah belah tahun. Ada yang kata Ustaz sampai hati lupakan kami ya. Sampai hati lupakan kami. Jadi akhir saya kata tengoklah. Kalau Ustaz Abdullah ni tak semua rombongan dia terima. Dan pondok-pondok lain pun sama. Dia ada mengaji tiap-tiap hari. Bila kita sampai, mengganggu pelajaran mereka. Saya tak nak macam tu. Saya kata tengok. Tak semesti semua tempat kita pergi. Pondok kat Thailand ada 1,000 pondok. Kan? Kita nak bantu semua tak mampu. Tapi paling tidak sokonglah usaha yayasan kita. InsyaAllah diberkati oleh Allah. Nanti kita tak sedar. Sekarang kita qiyamul lail tak banyak. Sembahyang sunat tak banyak. Baca Quran tak banyak. Berzikir tak banyak. Benda amal lain tak banyak. Tapi tiba-tiba balik masuk dalam kubur. Kenapa banyak sangat ni ya Allah? Malaikat datang, Kak. Ni kenapa banyak? Awak tak ingat dulu? Awak ada sumbang bawah yayasan untuk pondok, untuk fakir miskin, untuk masjid, untuk apa ni? Nah, pahalanya. Masa tu baru kita menyesal. Andainya masa aku hiduplah aku bagi lebih, nescaya pahalanya lebih besar. Sehingga ada di kalangan ahli kubur akan bertanya kepada malaikat, ini bukan pahala saya. Pahala ni patut untuk orang-orang yang hebat-hebat. Terlalu banyak. Malaikat kata tak. Untuk makcik lah. Untuk pakcik lah. Apa yang saya buat? Infak. Sebab itu kata Allah, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Bila kamu memberi infak kepada Allah, Allah menggelarkannya sebagai qardan hasana. Aku pinjam duit awak. Pada Allah ni maha kaya. Maka kamu bagi RM10, bagi RM20, apatah lagi yang mampu bagi RM1,000. Aku pinjam duit awak. Hebat tak? Yang paling kaya, yang maha kaya, pinjam duit kita. Macam kita datang, Puan Hajah Kartika minta Ustaz pinjam duit. Kan rasa pelik tu. Kalau saya jumpa dia minta pinjam duit, baru betul. Tapi Allah SWT ni, kamu bagi infak pada jalan Islam, seolah-olah qardan hasanah, aku pinjam. Bila aku pinjam, maka aku gantikan dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ni dalil Quran.
aku gantikan dengan rezeki berlipat kali ganda. Tuan-tuan tengok dalam dunia ni, baik orang bukan Islam, baik orang Islam, mana yang banyak infak, rezekinya tak pernah habis. Mana yang banyak infak, rezekinya tak pernah habis. Mana yang kedekut infak, gaji sebulan 2,000, 3,000, tak boleh nak ambil RM50 masuk tabung. Tak boleh. Bak rasa bimbang habis. Harta Allah ini, lagi kita bagi, lagi banyak dia datang. Kan? Allah jamin tadi. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Aku lipatkan ganda rezeki kamu dengan berkali-kali lipat dengan asbab sedekah. Sebab tu kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, kamu sakit, infaklah. Mudah sembuh. Kamu tersesat jalan, infaklah. Mudah Tuhan tunjukkan jalan kebenaran. Kamu ada masalah rumah tangga, bergaduh suami isteri, anak lari daripada rumah, anak tak nak semayang, anak tak nak pakai tudung, infaklah. Infak itu mendatangkan rahmat. Orang fitnah kamu, infaklah. Allah tutup jalan fitnah. Kamu berdosa, infaklah. Kerana infak ini, sedekah ini, memadamkan dosa macam mana air padamkan api. Infaklah, kata Nabi, dengan infak ini membebaskan neraka walaupun hanya sebelah biji tamar. Nabi tak kata seketul mas. Setengah biji tamar atau berapa sen nilai, tapi menyelamatkan diri daripada neraka. Ada musibah yang datang, infaklah. Hati berduka, tak senang dengan pelbagai masalah, infaklah. Kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, kerana Allah akan datangkan jalan, semua jalan keluar daripada infak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur dengan nikmat yang aku beri, termasuk infak, aku akan tambah. Cuba perhati tengok orang kaya-kaya. Lagi dia bagi, ada pada logik berkurang harta. Tetapi pada batinnya, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ada orang yang bakhil infak. Saya pernah jumpa satu jenazah yang berlaku di sekitar Shah Alam. Kisah belasan tahun dahulu. Kawan saya yang pergi uruskan jenazah tu. Bila orang masjid datang minta derma pada dia, dia seorang ahli businessman. Jarang ada di Malaysia, banyak kat luar negara. 2-3 bulan baru balik. Rumahnya besar, keretanya besar, peti aisnya besar, bininya besar, semua benda besar kat rumah kan. Tak ada yang kecil-kecil kemetot tu, tak ada. Datang orang masjid minta derma, dihalau macam kucing kurang. Derma apa pun, awak ingat muka saya, muka Jabatan Kebajikan Masyarakat. Orang masjid ni muka memang muka welfare. Dia kata macam-macam, halau macam kucing kurang. Masjid tak pernah pijak. Tok Imam tak pernah kenal. Tok Bilal tak pernah kenal. Orang masjid seorang pun tak kenal. Pada rumah tak jauh dengan masjid. Dia ingat dia halau macam tu, dia tak mati. Nanti bila mati, dia nak uruskan jenazah orang masjid tu. Namun akhir mati. Bila mati, cari orang masjid nak urus jenazah, Tuhan tak izin. Tak ada orang masjid ada. Sebab orang tak kenal. Sumbangan masjid tak pernah bagi. Pembinaan masjid tak pernah bagi. Buka puasa Ramadan tak pernah bagi. Sebab dia berpegang pada prinsip, harta aku cari, aku guna untuk anak bini aku, keturunan aku. Mengapa sibuk nak bagi kongsi dengan orang lain? Akhir kakak tahu, kereta mewah menjala depan rumah, yang datang urus jenazah rumah dia hanya kawan-kawan, kerabat-kerabat yang kenal. Tapi tak ada orang alim datang. Sebab orang alim tak kenal. Keretanya menjala depan rumah. Tahu tak? Van jenazah masjid hari itu tak ada orang. Bilal jenazah pun tak ada. Pemandu van pun tak ada. Tuhan jadikan macam tu sebab kamu bakhil dengan masjid. Bakhil dengan sumbangan. Cari punya cari. Ada orang offer, bawalah ke kubur menggunakan 1 lori
lori jual ayam yang penuh dengan tai ayam. Dalamnya tak sempat basuh, bawalah keranda dia setelah solat jenazah masuk dalam lori ayam. Itulah nilai seseorang yang hidupnya kedekut bakhil, hati keras. Akhir sekali mati dalam keadaan sangat hina wala atas dunia, dia rasa dia mulia. Dia kalau mati diiringi orang ramai, itu tanda barakah. Tapi kalau mati yang datang pun tak ada orang alim, diiring dengan lori tai ayam penuh, padahal ada kereta-kereta mewah 7-8 biji depan rumah, satu pun tak berguna. Sebab tu kata ulama, hati-hati dalam hidup. Hati-hati dalam hidup. Yang kamu duk kumpul harta bertimbun-timbun, rumah mewah dan segala kemewahan, tak salah. Tetapi kena ingat, sampai masa kamu tak bawa, seolah-olah kamu bekerja 50, 60 tahun, 70 tahun bekerja siang dan malam, sebenarnya hanya untuk membeli bekalan sehelai kain kapan dan juga kapas untuk sumbat lubang hidung dan telinga. Awak agung, awak sultan, awak jutawan, awak bilioner, mati nanti tak bawa kereta. Mati nanti tak bawa rumah. Mati nanti tak bawa anak bini. Mati nanti tak bawa kad kredit. Yang kita duk bangga semua, mati bawa kain kapan. Seolah kata ulama, kata Imam Qurtubi, sebenarnya kamu bekerja siang malam, pagi petang, sebenarnya sedang nak beli kain kapan yang harga murah saja. Rumah kamu tak bawa, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta anak pinak, melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sebab tu saya sebut pada minggu lepas, di kalangan sahabat Nabi yang mendahului orang lain masuk syurga, orang kaya. Abdul Rahman Auf. Sebelum Abu Bakar, orang cadang Abdul Rahman Auf yang paling kaya itu jadi khalifah. Tapi dia tak nak, suruh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq tersangat kaya. Seluruh harta yang diinfakkan untuk Islam. Saya percaya kita tak mampu sebab iman kita nipis. Tapi banyak infak ini menyelamatkan. Saidina Osman lagi kaya. Abu Talha kaya. Namun, kaya mereka ini tak menghalang mereka jadi paling awal masuk syurga. Sebab tu kalau kita ditakdirkan jadi orang yang kaya dan senang, bukan berarti Tuhan kata salah. Silalah jadi kaya. Para Nexus jual produk-produk SKB, produk Muslim. Zaman semua orang sedang cari sekarang ini. Zaman semua orang sedang memburu mana produk Muslim. Maka juallah, berniagalah sampai jadi kaya. Kerana Allah kata, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Asalkan jangan lupa, kata Allah, carilah bahagian kamu di akhirat dulu. Tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Nak pakai Ferrari macam doktor, silalah. Nak pakai Lamborghini, nak ada rumah banglo, silalah. Kalau Tuhan bagi kemampuan dengan rezeki yang halal, sila. Yang salah hasil curi. Nak memiliki saham-saham yang halal, silakanlah. Sebab Quran sebut, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Allah bagi tahu, ambillah dua-dua. Imbangkan dua-dua. Tapi yang paling baik, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia yang kamu bina, ada rumah banglo, silakan. Saya dulu kagum dengan Puan Hajah Kartika, kerana setiap minggu, kita pernah rindu suasana tu dengan Kak Tini, dengan Datuk Umi Kalsum dan lain-lain, Dr. Syidah dan sebagainya. Dulu tiap-tiap minggu, masakan Puan Hajah Kartika kat rumah. Kat rumahnya setiap pagi Rabu, kita tunggu minggu depan menu apa pula. Tapi sejak dia sibuk kan tak apa, kita raihkan melalui online, sekali-sekala kita pergi ziarah. Dia ni kelebihan Puan Hajah Kartika memang pakar masak. Kalau masak daging menangis, harimau menangis, memang menangis sungguh. Saya pernah pergi kedai, harimau menangis dengan kita pula menangisnya. Tak sedap. Jadi, itu dia panggil
rumah banglo yang ada guna untuk ulama datang, orang datang mengaji, maka selama mana orang datang, orang keluar bawa dosa kita. Orang datang bawa barokah, orang keluar rumah bawa dosa kita. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, rumah dia 7 hari orang tak datang. 7 hari tak ada orang datang, minta derma ke, datang berjalan ke, datang nak musafir ke, datang ziarah ke. Menangis teresak-esak. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Dia kata, rumah saya ini dah 7 hari tak ada orang datang. Aku sedang merasai Allah sedang membenci aku kerana tak ada orang datang. Sebab tu kita kena program macam mana rumah kita ada orang datang. Terutama alim-alim ulama, fakir-fakir miskin. Bila dia datang, dia bawa barokah, dia keluar bawa dosa kita. Sebab tu rumah tangga jadi barokah. Salah tak nak ada rumah banglo? Silakan. Tak salah. Tapi kalau dia jadi markas menjana tarbiyah manusia pada agama, pahala sangat besar. Salah tak nak pakai kereta-kereta mewah? Lamborghini, Ferrari, apalagi kereta mewah, Bentley. Tak salah. Tapi kereta mewah itu bukan sampai ke kelak-kelak golf saja. Sampai juga depan tangga masjid, kuliah-kuliahan. Salah tak nak memiliki harta yang banyak? Tak salah. Sahabat-sahabat Nabi, hatta Nabi Sulaiman hartanya terlalu banyak. Dia berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surah Sad ayat 35. Doa ni para Nexus boleh ambil. Doa untuk jadi kaya. Baca malam nak tidur. Kaya ni macam-macam. Ada kaya duit, ada kaya hati, ada kaya ilmu, ada kaya kasih sayang manusia. Dia mungkin tak ada duit, tapi ke mana pergi orang kasih, orang kasih, orang kasih. Orang cinta, orang hormat. Jadi duit kadang tak ada. Kaya ni macam-macam. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunlah daku. Rabbighfirli, ampunkanlah aku dan kurniakanlah kepada aku harta kekayaan yang tidak ada manusia boleh tandingi sampai bila-bila. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Surah Sad 35. Maka Nabi Sulaiman ambil kaya. Tapi kekayaannya menjadi jambatan pada syurga Allah. Kekayaan menjadi jambatan syurga. Ini yang dibina di dalam keusahawanan SKB. Cari harta banyak. Cari sale banyak. Dapat untung banyak. Saya bangga baru ni. Ada sahabat-sahabat Nexus kita yang hantar ahli keluarga sampai 5 orang. Kak Zai kita. 5 orang hantar. Ahli keluarga dia biaya pergi umrah dengan hasil perniagaan dia bersama SKB. Masya Allah. Saya sekagumnya. Dapat duit. Padahal 5 orang tu 50,000 boleh beli dah kereta baru. Bayar muka Ferrari cukup ke tak tahu kan. Bayar muka kereta-kereta baru. Tapi tak. Nak raikan kejayaan dengan hantar ahli keluarga pergi Mekah. Di kalangan ahli-ahli keluarga yang pakai miskin yang tak pernah ada peluang nak pergi Mekah. Guna keuntungan. Inilah yang dipanggil mazratul akhirah. Ada duit. Hujung bulan sumbang kepada agama. Bagi sumbangan pada alim-alim ulama. Selama mana mereka mengajar agama. Selama mana mereka berdakwah. Selama mana mereka menegakkan agama, menyuntik hati manusia dengan kesedaran untuk mati. Dosa dan pahala. Mengikuti syariat. Siapa yang bagi makan pada dia mengalir pahala setiap saat dia mengajar. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab bimbingan mukmin. Tebal, 800 muka surat. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidak ada waktu-waktu lapang dalam kehidupan kamu, santunilah para alim ulama waris Nabi. Bantulah mereka sekadar mana kerana mereka buat kerja dakwah ini. Alim ulama ini, kata Imam Ghazali, lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim ulama ini lebih mulia daripada mak bapak sendiri. Kata Imam Ghazali. Alim
Didikan mak bapak paling tinggi pesanannya untuk sampai mati saja. Tapi didikan dan tarbiyah ulama sampai jannatul firdaus. Sebab itu kewajipan menyantuni alim-alim ulama. Alim ulama semua bukan senang. Dan mereka juga bukan nak cari duit. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan kesenangan, bila ada hati cintai pewaris Nabi, itu tanda cinta Nabi. Zaman akhir ini zaman Nabi tak ada. Tapi yang menghidupkan hati manusia namanya al-ulama warasatul anbiya. Kerjanya fikir bagaimana bangun pagi bukan tanya nak makan apa. Bangun pagi bukan fikir nak pakai kereta apa. Bangun pagi bukan fikir nak beli rumah apa. Nak makan kat mana, nak berjalan kat mana. Mereka hanya fikir bangun pagi, malam, hari bangun. Macam mana nak mengisi dada dan hati manusia dengan agama dan iman, selamatkan daripada kebinasan akhir. Jadi kalau kita ada harta, kita bagi pertolongan macam lagi berkat. Bagi makan pada orang-orang alim, sangat berkat. Kerana mereka kerja duk berdakwah, menyampaikan, oh pondok-pondok ni susah lah kakak. Saya bulan 1 ni, saya nak bawa grup pengajian saya pergi ke satu pondok di Pahang. Balik hari. Nanti saya nak rancang dengan yayasan SKB, mungkin dengan Puan Haja Kartika, dengan doktor, untuk kita bawa grup Usrah Miftahul Jannah ini dan grup pengajian yayasan ini. Mungkin kita ke selatan Thailand, Hat Nyai dan Patani, menziarahi pondok yang kita buat tu, dan mungkin juga pondok-pondok lain di Malaysia ni. Bulan 1 ni saya nak bawa 8 buah bas grup pengajian saya dalam 500 orang ke pondok Tuan Guru Haji Nafiri. Tuan Guru Haji Nafiri ni tiap-tiap bulan duk mesyuarat dengan saya. Dia kebetulan kami dalam jawatan kuasa ulama di peringkat Malaysia ni, saya ni yang paling cak ayam daripada segala ayam. Ayam yang paling bodoh kali saya kan. Duduk dalam tu macam ayam katik baru menetas. Terasa bodoh yang amat sangat. Terasa kita lah yang paling bodoh, paling jahil, paling tak ada guna. Hanya jadi sekadar pergi duduk saja, nak bercakap pun tak berani. Mereka ni guru-guru alim, balik daripada Baghdad, balik daripada Syria, balik daripada Yaman, 30 tahun ngaji sana, balik buka pondok. Tuan Guru Haji Nafiri ni di Pahang merupakan sahabat saya. Dia ini pakar ulama akidah. Kitab turas akidah. Duduk dalam kepala. Duduk dalam kepala. Orangnya lemah lembut. Jadi kena ada program, dia panggil sayangi murabi ummah. Dapat setahun 2 kali. Daripada bawa anak kita pergi GM Kelang, bawa anak kita pergi Tesco, bawa anak kita pergi Big Aeon, bawa anak kita pergi Sogo, lagi teruk bawa anak kita pergi Coldplay, lagi hancur lebur kan. Coldplay, tak tengok kat lambang kat tangan, satu stadium masuk ikat tangan. Lambang tangan itu sokongan pada LGBT. Sebab itu mufti wilayah persekutuan keluar kenyataan haram pergi. Bukan kita benci muzik. Saya dengan Dr. Said dulu kaki nyanyi juga. Kalau pergi mana-mana kita menyanyi. Dr. Said sedaplah Brori Marantika. Aku ni lori balak. Tetapi kata mufti, ada pula yang canggah. Ada pula yang kata apa dia? Oh, kerana Coldplay ini sokong Palestin. Takkan menghalalkan cara. Mereka ni pengamal tegar kepada homoseks, kepada gay, dan mereka mempromosikan lesbian, transgender. Sebab tu semua satu stadium masuk lambang tu. Kita pun ikut sama pakai sebab kita rasa okey. Anak kita dibawa tempat-tempat macam tu, macam mana agak anak kita nak pergi ziarah kubur kita? Sebab tu kena ada program. Saya setiap tahun saya akan bawa anak-anak saya pergi ziarah ulama. Bawa anak cucu pergi cari tok-tok guru. Ada satu tuan guru paling hebat hafalan hadis di Malaysia, namanya orang tak kenal, namanya Pak Lang, orang duk panggil Pak Lang. Duduk kat Kedah, tapi kalau orang kenal, orang berkerumun pergi cium tangan dia. Ada kat Kedah. Nanti kita juga mungkin bawah yayasan, sambil-sambil kita
derma, kita buat program sayangi murabbi ummah. Sambil-sambil sekali pergi, kita bagilah sumbangan 2-3 ribu, collection daripada kita, sambil membantu mereka. Kalau tengok pondoknya doa sangat. Tapi mereka tak fikir tu, mereka fikir bagaimana menghidupkan hati manusia dengan agama. 9.15 hari ni tak sempat sembang kita punya kitab. Tak apalah, saya nak mengambil apa yang disebut oleh Ustaz Abdullah Lutfi Ma'had Darul Aman, dan juga saya nak tutup pada pagi ni dengan satu nasihat yang sampai sekarang tersentuh hati saya, iaitu daripada Ketua Ulama Thailand, namanya Baba Muhammad, Tuan Guru Baba Muhammad Aminu. Pondoknya jauh ke dalam, sempadan Patani Ngayala, jauh masuk kebun getah, keluar kebun getah. Kata ada orang kat sekat ni. Kemudian lalu jalan akhir sampai. Pondoknya sistem pondok lama, sebiji, ada berpuluh-puluh biji, anak-anak murid duduk situ. Dia pesan, ada 4 pesan yang kita boleh share di sini. Saya mula-mula masuk, menyembang dengan dia, sebagai ketua rombongan, sembang-sembangan dia, rasa tersentuh hati. Betul kata Nabi, kalau kita melihat seseorang itu, tergerak hati kita nak buat amal ibadah dan takut pada Allah, manusia itulah yang paling bermanfaat pada agama. Tak semua orang, walaupun berlakon pakai serban, simpan janggut panjang, letak kain serban atas kepala, pakai jubah putih, tasbih kat tangan, dia takkan datang macam tu kalau hati tidak beramal dengan Islam. Kerana dalam Quran ini dia sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu sebut, ajar orang lain apa yang kamu tak buat, cakap tak serupa bikin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci, Allah sangat murka pada orang yang mengajar orang lain tapi dia tak amalkan apa yang dia ajar. Geng masuk neraka nombor 1. Dia nak tahu alif-alif ulama yang terkesan ke hati, kita tengok dia itu, kita sudah rasa kesedaran beragama. Tengok dia belum dengar kalamnya, sudah rasa keinginan untuk taubat. Sudah rasa ingin mengikut jejak langkahnya. Saya duduk depan dia, minum air, dia pegang cawan ni macam ni. Bukan pegang macam ni. Pegang cawan ni macam ni. Pegang cawan. Setiap kali minum, saya dah baca sebelum ni buku-buku kitab-kitab lain. Salah satu amalan untuk menjadikan hati kita benci pada maksiat. Hati kita akan menyampah dengan maksiat. Sekarang kita suka. Salah satunya amalan ketika minum air. Minum air ni pegang tangan kanan. Pegang cawan boleh, pegang apa pun boleh. Setiap kali nak minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk. Lepas minum 1 teguk, bila telan air, sebutkan Alhamdulillah. Letak gelas. Pegang balik. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Telan air, Alhamdulillah. Minum lagi 1 teguk, Bismillahirrahmanirrahim. Telan air, Alhamdulillah. Dalam 1 cawan, Nabi buat 3 kali nafas. Kita 1 jak sekali nafas. Beza kita kan. Memang adik-beradik unta. Kan? Sekali telan, guguk. Kalau buat amalan macam ni, hati akan terjaga daripada maksiat. Dengar orang mengumpat, rasa benci. Dengar orang fitnah, rasa benci. Dengar orang mengadu domba, kita rasa menyampah. Tengok benda-benda lucah, rasa benci. Tengok benda-benda yang tak kena dengan Islam, rasa benci. Nak melangkah kaki tempat maksiat, rasa benci. Nak buat benda-benda haram, nak curi duit pejabat, nak ponteng waktu pejabat, rasa benci. Sebab dinding dengan bismillah dan alhamdulillah setiap kali minum. Saya duduk depan dia, ni tiap air mata saya. Dia pegang cawan macam ni. Pegang cawan ni macam ni. Bukan pegang tangkai. Pegang macam ni dengan jari telunjuk dengan ibu jari.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum. Letak balik. Alhamdulillah. Dia sembang balik dengan saya. Duduk sekejap lagi, pegang balik cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tengok macam tu. Aku dah habis 3 cawan. Air syirap. Dia baru setengah cawan pun tak sampai. Kan? Itu. Dan dia pesan dalam tazkirah ringkas yang kita kongsi sebagai penutup bicara pada hari ini, kalau kita nak jadi manusia yang dicintai, diredai oleh Allah, ada 4 syarat. Kalau boleh pegang amal 4 syarat ini, selamat. Yang pertama, al-ilmu billahi wa rasul. Jangan berhenti mengaji ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang dosa, tentang pahala, tentang syurga, tentang neraka, tentang hukum hakam, tentang ajaran Islam. Tiap-tiap hari jangan ada hari yang berlalu tanpa mengaji ilmu. Kita akan diredai. Ramai jahil sebab tak ada ilmu. Dan dalam nak mengaji ilmu, mesti cari guru-guru yang sahih. Bukan tengok kuat zikir, itu guru kita. Bukan kerana pakai serban. Bukan kerana pakai jubah. Pakai jubah, serban tu bagus, sunnah. Tapi itu bukan ukuran guru yang sahih. Guru yang sahih mengajar tentang akidah yang benar. Bukan akidah-akidah batil. Mujassimah. Kemudian yang mengajar tentang Allah ni sama dengan makhluk. Allah ni ada tempat. Ini batil. Banyak hari ni. Batil. Kan? Yang menolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Batil. Maka sebab itu, jangan berhenti mengaji ilmu. Kerana ilmu lah yang akan memimpin kita. Saya ucap tahniah paling tidak, seminggu sekali kita ada di Yayasan SKV, Usrah Miftahul Jannah. Walaupun kitab kita Tibul Qulub, tapi kita sekali-sekala kita buat macam ni, memberi suntikan untuk kepahaman agama. Yang kedua, mesti beramal dengan ilmu. Tak guna kita mengaji ilmu tapi kita tak ready berubah kepada Islam. Tak guna mengaji ilmu pakaian kita belum menepati syarak. Tak guna mengaji ilmu tindakan dan kata-kata kita belum mengikut Islam. Tak guna mengaji ilmu maksiat masih menjadi amalan kita. Amalan Islam kita ketepikan. Maka sebab itu, beramal. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Dia tak kata beriman saja. Mengaji ilmu dapat iman. Tapi kalau tak beramal, jadi rugi selama-lamanya. Kita mengaji tentang sembahyang, tapi tak sembahyang. Kita mengaji tentang khusyuk sembahyang, tapi tak sembahyang. Kan? Jadi tak main. Ramai orang lelaki yang tak faham beza air mani, air wadi, air mazi. Sebab tak mengaji, rasa mengaji sembahyang saja. Orang lelaki yang keluar air mazi, minta maaf, air mazi ni dia keluar dengan nafsu syahwat. Airnya keluar sekaligus. Tapi warnanya putih-putih cair dan jernih. Hukum dia, kalau dengan syahwat, sebelum dia tak keluar air mani, tapi keluar air mazi. Kalau kena seluar dalam, kalau keluar, kita ambil wuduk tak basuh, tidak sah mayat. Tapi kita tak mengaji. Kan? Kita tak mengaji, kita rasa okey. Air wadi. Air wadi ni keluar sebelum atau selepas kencing. Ada orang lepas kencing keluar jenis air. Duk kejap lagi keluar air. Dia macam lekik-lekik. Itu bukan air mani, bukan air mazi, tapi air wadi. Ada lelaki yang kerjanya angkat berat. Angkat benda-benda berat. Tong, angkat almari, angkat batu, angkat apa. Kadang-kadang terkeluar air sendiri. Air itu hukum dalam Islam, wadi dan mazi ini adalah automatik najis. Kita tak mengaji, tak basuh. Bila tak basuh, ambil wuduk di semayang. Tidak sah semayang. Baca Quran, haram baca. Kamu masih bernajis. Tapi sebab tak mengaji. Air mani, walaupun bunyi kotor, nak warnanya macam putih telur, baunya masa basah, kata ulama, macam bau tepung. Bila kering, baunya seperti bau mayang tamar.
bau macam hanyir-hanyir macam tu, tetapi hukum air mani tidak najis. Kena kain, tapi bawa semayang, sah tak? Sah. Tapi sebab kita tak ngaji, ilmu memimpin. Tapi amal itulah yang menentu. Yang ketiga, nak jadi orang yang diridai oleh Allah adalah ikhlas. Ikhlas. Masuk mengaji, ikhlas. Mengajar, ikhlas. Derma, ikhlas. Buat apa ikhlas? Jangan ada besar zarah pun. Kita buat sesuatu sebab inginkan populariti. Inginkan pujian. Ingin tunjuk kita hebat. Ingin dapat pujian manusia. Sanjungan manusia. Itu kerana benda. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ni antara kita dengan Tuhan. Malaikat pun tak tahu kita ikhlas. Syaitan sangat benci orang ikhlas. Sebab tu kata Sufyan As-Sauri, benda yang paling banyak aku ubah, aku perbaharui, namanya niat di hati aku ikhlas. Kerana sebelum mengajar tadi rasa macam okey. Masuk ngajar setengah, datang syaitan, kamu sebutlah macam ni bagi nampak orang kata, oh alim, Ustaz Wan ni banyaknya ilmu. Dia datang syaitan, kalau tak perbaharui, rosaklah, binasa amal. Bagi sumbangan sikit nak bagi tahu pada orang. Tujuan bagi tahu ini ulama kata tidak haram. Kalau niatnya nak merangsang orang lain untuk infak sama. Tak berdosa. Tapi selalu hati-hati, syaitan akan datang. Nanti kalau kamu bagi banyak-banyak, nanti orang tak puji. Macam mana? Mula sakit hati. Kalau orang tak puji, amal kita rasa sakit hati. Dan tak bagi tahu pada orang lain, amal kita rasa macam berat di dada. Itu tanda riak. Batal amal. Syaitan paling benci orang ikhlas. Sebab itu saya nak cadang, perbaharuilah niat kita setiap dalam apa kerja pun. Yang keempat, yang akhir pada pagi ini, kata Tuan Guru, Ketua Ulama Thailand ini, dia kata, mestilah sentiasa redha dengan semua ketetapan Allah dalam hidup. Kamu mengaji ilmu, kemudian kamu beramal. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, mesti redha dengan setiap ketetapan. Kerana hidup ini mustahil. Mustahil sentiasa macam highway. Hidup ini dia ada turun naiknya, ada bengkang-bengkoknya, ada masanya air mata, ada masanya menangis sebab, ada masa rasa tertekan jiwa, ada masa gembira. Itulah dia panggil wheel of life. Roda kehidupan. Mustahil. Nabi sendiri pun ada gembira, banyaknya sedih. Nabi-nabi, rasul-rasul. Allah datangkan ujian dalam hidup, suruh belajar redha dengan ketetapan. Redha walaupun kita nak jadi kaya tapi Tuhan jadi miskin. Nakkan suami smart tapi tak dapat yang smart. Dapat yang pendek. Lagi hitam. Jadi hitam itu menawan, perilis. Kan? Tak apalah, redha. Kan? Mungkin ada kebaikannya. Kan? Pelbagai lagi tekanan dalam hidup, tujuannya Allah nak bagi kita naik. Layang-layang, kalau nak naik, dia tak boleh ikut arus. Dia kena lawan arus baru naik. Kan? Kalau ikut arus, masak kita. Begitulah kehidupan redha. Kalau Tuhan bagi kita kaya, syukur. Kalau Tuhan bagi kita susah, redha. Asalkan kaya dan miskin, dua-duanya sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat redha Allah, redha itulah prasyarat untuk masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ini diredai. Dan juga jadilah kamu hamba-hamba aku. Jangan jadi tuan. Barang yang Allah haram jangan ambil. Sebab itu kalau ambil, kita jadi tuan. Allah tu jadi kuli kita. Kita ni kuli Allah. Apa yang dia tak bagi, jangan buat. Apa yang dia suruh, maksimum buat. Dan juga akhirnya, wadakhuli jannati, dengan kamu aku redha,
kamu jadi hamba aku, taat semua perintah aku, tinggal larangan aku. Wadakhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Itu 4 syarat untuk dapat redha Allah, agar Allah ni cakna pada kita. Maka mudah-mudahan diberkati oleh Allah.